Hai Top Sibian, dalam keadaan ekonomi meleset ni, siapa nak tolak rezeki? Menang cabutan bertuah pun dah okey sangat. Bak kata pepatah, tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia siapa yang tahu? Siapa sangka tiba-tiba terjumpa harta karun? Memang bertuah betul lah kan? Nak tahu harta apa, siapa dan bagaimana? Korang tengok ni sampai habis. Emas di dalam lori. Macam tak percaya boleh terjumpa harta dengan menjaga ketenteraman je. Pada tahun 2003, Tentera Amerika Syarikat dikabarkan telah menjumpai 2 buah lori berisi emas bernilai 2,300 juta. Tak sangka dengan kebetulan itu, diorang pun tak nak lepaskan peluang bergambar kenang-kenangan. Sebanyak 1,100 jongkong emas dihantar untuk ke penilaian. Rupa-rupanya bukanlah tulen macam yang dibayangkan. Hanya 64% tembaga dan 34% timah dalam jongkong. Pakar logam menyatakan ia mungkin disalut dalam cartridge berbentuk jongkong emas. Henleh, kena scam ke? Nampaknya hal ini tidak selesai dengan mudah apabila media Al Jazeera melaporkan Amerika telah mencuri emas milik Iraq bernilai 82 juta ringgit dan dengan bukti gambar mereka duduk di atas ronggokan emas itu. Pula dah. Kemudian, unit pertahanan Amerika pun mengeluarkan pernyataan bahawa anggota-anggota tentera tersebut adalah pasukan Batalion Keuangan ke-230 yang ditugaskan untuk menyita emas dan menghantar ke Kuwait untuk diperiksa sebelum dikembalikan semula ke Iraq. Okey, semoga selesai dengan baik. Harta malagana di ladang tebu. Pepatah tiada rahsia di dalam dunia ini telah dibuktikan oleh harta malagana. Sedang sibuk bekerja di ladang tebu, seorang pemandu traktor terjatuh ke dalam lubang besar dipenuhi harta purba emas. Di Colombia, dia merahsiakan insiden itu, kemudian menjual harta tersebut sedikit demi sedikit untuk kekayaan sendiri. Tak lama selepas itu, cerita tersebar luas sehingga terjadi peristiwa mabuk emas di Malagana. Dilaporkan, orang ramai berpusu-pusu datang ke ladang tebu untuk berebut emas. Huru-hara mengakibatkan kecederaan, kematian serta kerosakan besar tapak arkeologi itu. Hampir 4 tan emas juga telah dirompak keluar. Admin rasa harta terbenam sebanyak itu mungkin betul-betul milik si Korun yang disebut-sebut dalam sejarah. Apa pendapat korang? Harta kapal karam Ulu Burun. Tahun 1982 adalah paling bertuah bagi seorang penyelam kerana dia tidak sangka menemukan sebuah kapal karam di atas cerung berbatu sedalam 44 hingga 52 meter di barat daya Turki. Ahli arkeologi menganggarkan kapal Ulu Burun telah karam sejak 3,000 tahun lalu. Kapal tersebut penuh muatan harta sehingga memakan masa 4 bulan untuk keluarkan lebih kurang 20 tan sampel arkeologi termasuk barang antik, permata dan barang kemas milik Maharani Mesir bernama Nefertiti. Oleh itu, sebanyak 22,413 kali penyelidikan lanjut dilaksanakan antara tahun 1984 hingga 1992. Gila banyak punya harta karun. Siapa nak tengok harta-harta tu, jemputlah melawat ke Museum Bawah Laut Pelabuhan Bodrum di Turki. Nugget emas di Semak Samun. Alat pengesan logam serta alat penarik logam seperti kail magnet sangat trending pada masa kini. Apa tidaknya, ia sangatlah berguna kalau nak mencari atau mengesan barang yang ada unsur logam. Tidak kiralah nak mencari sesuatu, sekadar hobi atau saja-saja. Kot-kot lah ada rezeki terjumpa barang berharga macam Mak Saleh Australia ni. Dengan menggunakan alat pengesan logamnya, dia telah menemukan logam tertanam di kawasan Semak Samun di Ballarat, Victoria. Mula-mula, diingatkan kepingan logam bersaiz 22 cm dengan berat 5.5 kg itu hanyalah bahagian hood kereta. Setelah diteliti, rupa-rupanya ianya sekeping nugget emas tulen. Nilainya pula lebih kurang 900,000 guys. Mungkin memanglah rezeki dia. Dapatlah dia membayar hutang rumah dan semua bilion tertunggak. Semak Samun tu pula dah jadi tempat hotspot pencari emas. Diorang yakin kalau ada yang pertama, sudah pasti ada lagi seterusnya, katanya. Permata Middleham di halaman istana. Dengan bantuan alat pengesan logam juga, seorang pemuda menemukan permata di halaman istana Middleham. Permata 6.4 cm itu berbentuk kalung emas gaya gotik.
mempunyai ukiran Jesus sedang disalib dengan latar belakang pokok dan dihiasi sebutir batu nilam yang cantik. Dipercayai permata itu sangat berkat untuk mengabulkan doa serta mampu menyembuhkan pelbagai jenis penyakit. Pada 1986, Sotheby's berjaya melelongnya dengan harga lebih RM5.2 juta kepada pegawai tinggi kerajaan. Kemudian, ia dilelong kali kedua dengan harga RM10 juta. Kali ini, Museum Yorkshire berjaya membelinya dan mempamerkan permata di museum itu sehingga sekarang. Cawan Ringlemere mungkin tak berharga pada suatu masa dahulu, tetapi jadi bernilai pada masa kini. Cawan Ringlemere ditemukan oleh Cliff Bradshaw menggunakan alat pengesan logamnya. Dia membawa cawan misteri untuk diperiksa oleh ahli arkeologi. Ternyata, cawan itu adalah cawan purba berusia sekitar 1,500 hingga 1,700 tahun sebelum Masihi. Ahli arkeologi juga mendapati kawasan tempat penemuan cawan purba itu adalah tanah perkuburan pada zaman tembaga. Dipercayai bahawa cawan itu digunakan dalam upacara pemujaan para pemimpin yang telah meninggal dunia. Walaupun mengalami kerosakan, ia masih bernilai bagi sejarah. Museum Inggeris telah membelinya sebagai harta negara pada harga RM1.8 juta. Dengar khabar, hasil akan dibahagikan secara adil kepada Bradshaw dan keluarga pemilik tanah. Bertuahkan, kalaulah dia tak cukup nakal mencuba masuk tanah orang, mungkin dia tidak akan jumpa barang berharga itu. Tembikar Cina dalam kotak kasut. Tembikar adalah barang antik yang sangat mahal, lagi-lagi kalau tembikar Cina. Bukan semua rumah mampu memilikinya kecuali sebuah keluarga di Perancis ini yang bertuah kerana mewarisinya. Mungkin nenek moyang diorang terlupa atau tak minat. Jadi ia disimpan dalam kotak kasut di loteng sehinggalah cucu cicit menjumpainya. Apabila dinilai oleh Sotheby's di Paris, syarikat pajak gada itu mendapati tembikar Cina itu dihasilkan pada era dinasti Qianlong bernilai lebih kurang RM2.5 juta. Bahkan harganya mencapai sehingga RM58.2 juta semasa dilelong. Menjadi rekod baru bagi lelongan tembikar Cina di Perancis. Fuyo, mahal gila babe. Nasib baik tak kena buang. Kalau tak, gigit jari je lah. Lukisan Van Gogh di loteng. Ramai yang tahu betapa bernilainya lukisan Van Gogh sehingga ramai yang memalsukannya. Seorang pemuda Norway tidak menyangka lukisan Van Gogh di loteng rumahnya adalah asli. Alkisahnya, dia telah membeli lukisan itu pada tahun 1908. Oleh sebab ada orang beritahu ianya lukisan Van Gogh palsu, dia merasa malu. Dia kemudian menyimpannya di loteng rumah sehinggalah dia meninggal dunia. Ada orang yang menemukan lukisan itu lantas membawa ke Museum Van Gogh pada 1991 untuk dinilai. Malangnya dikatakan palsu kerana tiada tanda tangan Van Gogh. Walau bagaimanapun, dengan teknologi baru dan bukti-bukti tambahan, dapatlah diketahui bahawa lukisan tersebut adalah asli. Lukisan itu mencapai nilai RM121 juta pada sesi lelongan di Christie, London. Wow! Kalau tak ada teknologi canggih, mungkin lukisan terbiar saja sampai buruk. Salinan deklarasi kemerdekaan di bingkai gambar. Pasar malam pun ada harta tersembunyi korang. Pada tahun 1989, seorang lelaki membeli bingkai gambar terpakai di Pasar Adamstown, Pennsylvania untuk menghias rumah. Setelah dibuka, ada sekeping kertas berlipat di dalamnya. Macam tak percaya, kertas itu adalah salinan deklarasi kemerdekaan tahun 1776. Salah satu daripada 25 keping surat daripada ratusan cetakan pengumuman kemerdekaan daripada British yang telah dihantar ke 13 tanah jajahan. Dia berjaya membuat lelongan dengan harga RM7.2 juta. Kisah kertas tu tak habis macam tu je. Pada tahun 2011, Sotheby's berjaya melelongnya untuk kali kedua pada nilai RM24.7 juta. Harga tertinggi untuk dokumen sejarah di Amerika. Kalau dah ditakdirkan rezeki, tak ada apa pun yang boleh menghalangnya. Pingat emas dalam tin lama. Kalau korang rasa penat sebab memiliki sikap terlalu teliti, tak perlu susah hati. Memang banyak je kebaikannya. Macam sepasang suami isteri di California ini, semasa membawa anjing berjalan-jalan di sekitar kaki bukit Gold County, mereka berdua terjumpa satu tin lama tertanam dalam semak berisi sekeping pingat emas.
Mereka mula mencari dengan sangat teliti di sekitar kawasan itu dan telah menemukan 8 tin lagi berisi sejumlah 1,427 keping pingat emas. Ahli arkeologi mendapati pingat-pingat itu dihasilkan sekitar tahun 1847 hingga 1894 bernilai lebih kurang 33.4 juta ringgit. Tambahan pula, di antaranya ada 20 keping pingat pasangan helang emas yang dibuat pada tahun 1866 bernilai 3 juta ringgit sekeping. Hebat sangat! Sebahagian darinya dilelong dan sebahagian lagi dijual di internet. Pasangan itu berniat untuk menggunakan hasil jualan untuk membantu orang-orang yang susah. Terharunya. Semoga mereka berdua mendapat balasan baik di kemudian hari. Kalau anda suka video kami, boleh beri komen, tekan like dan subscribe. Jangan lupa saksikan video seterusnya daripada kami.